Tuan-tuan dan puan-puan di sisi sekalian, saya rasa ini satu peluang yang sangat baik untuk kita berkongsikan satu isu yang panas, yang terkini, yang tidak banyak diketahui oleh kita. Jadi, untuk mereka yang belum mengenali lah, saya rasa saya kena beri latar belakang sikit sebab takut orang kata saya ceramah dan sebagainya, ceramah Mauludi Rasul. Kenapa lain pula bunyi ceramah kali ini? Saya mempunyai latar belakang sebagai pakar perunding, perbidanan dan sakit puan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pagi saya di ward sakit puan, ibu mengandung lah. Dan sebelah petang saya profesor di Jabatan Obstetrik Gynecology di International Medical University. Dan malam, weekend, hujung minggu, cuti tahunan, saya lah aktivis NGO, sama dalam negara ataupun di luar negara. Saya diamanahkan sebagai anak Presiden ISMA, pemegang amanah Yayasan Ikhlas, badan yang mengendalikan kebajikan bantuan kemanusiaan dalam negara, Sabah, Sarawak, Kemboja, Aceh, Bangladesh, untuk diarahkan dan sebagainya. Bersama ISMA juga ada agensi iMedic, kita ada lebih kurang 136 orang ahli, doktor. ISMA juga ada biro luar negara kami, 11 cawangan di luar negara dengan 3,000 orang keahlian. Di samping Aman Palestin diamanahkan dalam mengendalikan isu-isu kemanusiaan berhubungan dengan Palestin dan juga Syria. Selain daripada itu, ISMA juga ada agensi-agensi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu latar belakang saya ialah aktivis NGO dan pakar perubatan. Bukan seorang ustaz nak bicara tajuk Maulidi Rasul. Mungkin tuan-tuan persoal apa tauliah saya nak bicara tajuk ni. Allah SWT telah firman yang telah dibacakan tadi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, maka hendaklah kamu berselawat dan ucapkanlah kehormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Banyak kelebihan-kelebihan mengenai solawat setelah kita berselawat tadi. Jadi dengan sempena majlis memperingati Maulidur Rasul, marilah sama-sama kita menanamkan keazaman untuk mempertingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara buktinya dengan melaksanakan apa yang diajar baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti yang lain juga kita sentiasa berselawat. Sepotong hadis yang bermaksud sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Diampunkan kepadanya 10 dosa dan diangkat 10 darjat. Betapa kasihnya, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekali, Allah berselawat 10 kali kepada kita. Diampuni 10 dosa dan dinaikkan 10 darjat. Hadis yang lain, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap Jumaat, kerana pada solat umatku akan diperlihatkan pada setiap hari Jumaat. Dan barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kebaikan, apakah kebahagiaan yang lebih hebat daripada dapat mengiringi baginda Rasulullah SAW berada di syurganya. Jadilah mari sama-sama kita menanam keazaman untuk kita memperingati peristiwa ini dan menjadi orang yang paling mencintai baginda SAW yang kita buktikan dalam kehidupan kita. Dan objektif akhir kepada diutusnya baginda Muhammad SAW adalah untuk memberikan kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manusia, jin, haiwan, bahkan alam sejagat juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kepadamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidaklah didatangkan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, entah apalah jadinya kita. Kalau baginda Rasulullah SAW bersama sahabat terus menerus beribadah di Gua Hira ataupun di Mekah, apatahlah jadinya kita.
tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dakwah risalah yang dibawa oleh mereka, maka kita hari ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam, hidup aman sejahtera. Bukan saja di sini, bahkan yang lebih besar ialah kesejahteraan di akhirat nanti. Jadi maksud rahmatan lil alamin ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada jin, kepada haiwan, kepada alam sejahtera. Bahkan dunia ni aman dan tenang hanya kerana diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu, beberapa ulama menafsirkan yang dikatakan Islam sebagai agama rahmah. Ini kita kena sebut juga tuan-tuan, sebab kadang-kadang orang sebut rahmatan lil alamin, semua dia nak rahmat. Macam mana ikut definisi berdasarkan logik akal ataupun hujah politik ataupun kehendak orang-orang yang tertentu. Yang dikatakan Islam sebagai agama rahmah adalah dengan datangnya Islam, dengan datangnya risalah yang telah dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersama sahabat, risalah ini telah membawa manusia keluar daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan datangnya risalah Islam, maka risalah ini telah membawa kita keluar daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya keimanan. Itu di antara rahmat besar, nikmat besar yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Mungkin sebahagian kita lebih dari sudut harta, ada rumah banyak ataupun aset yang lain, ada kereta, pencapaian gaji besar sebagainya. Ada yang lain kurang, tetapi di sisi Allah SWT yang dekat ialah mereka yang bertakwa. Walaupun mungkin kurang sedikit dari sudut hartanya, mungkin kurang sikit pada gaji, aset dan sebagainya, tetapi takwanya, imannya, akhlaknya akan menaikkan martabat seseorang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penting untuk kita menginsafi betapa dalam keadaan kita menyatakan Islam agama rahmah, Allah SWT juga berfirman, Inna dina indallahil Islam. Hanya din ataupun agama yang diterima, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam itu sendiri. Sebab orang kata bila rahmatan lil alamin ni, orang sampai sebut macam-macam. Nanti kita akan kongsikan sebahagian. Dan apakah rahmat yang paling besar? Dengan datangnya Rasulullah, risalah yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW, iaitu dengan kita menjadi Muslim. Rahmahnya agama Islam tu, bila kita dapat Islam, maka kita akan bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Ada tak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir? Jawapannya ada, tuan-tuan. Iaitu dengan, sebab tuan-tuan, kita kena faham konsep. Jangan anggap betapa orang tu baik, ucap good morning, ataupun datang kerja awal, ataupun tolong orang susah, kita kata, oh dia baik, dia ahli syurga. Nah, itu satu benda yang sangat-sangat terkeluar daripada kefahaman ataupun konsep keimanan. Kerana yang dikatakan baik, apakah kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Akhlak ataupun dia punya tata susila, moral dia baik, tetapi akidah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala masih ada kepada mereka, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan hukuman ataupun malapetaka sebagaimana telah diturunkan kepada kaum ataupun orang-orang yang terdahulu. Ada di kalangan para nabi, kaumnya telah dimusnahkan dengan banjir sebagaimana kaum Nabi Nuh AS. Ada yang dimusnahkan dengan gempa bumi, malapetaka dan sebagainya. Tetapi rahmat dengan adanya Islam, dengan adanya diutuskan baginda Muhammad SAW kepada kita, maka mereka boleh hidup sebagaimana kita yang lain, memiliki harta, berkerjaya, beranak penak, tetapi Allah tangguhkan hukuman selepas mereka mati ataupun meninggal dunia. Di antara konsep rahmatan lil alamin yang perlu kita perbetulkan, tuan-tuan, kadang-kadang kita sebenarnya rasa risau dan gawat dengan situasi yang berlaku. Tatkala ada orang anjurkan pesta arak contohnya, ataupun konsert liar, bila ada orang tegur, orang kata biarkanlah mereka, itu hak mereka. Tidakkah Islam agama rahmatan lil alamin? Tuan-tuan, itu cara diguna. Ataupun di sini, di mana-mana di Malaysia ataupun di negara luar, ada di kalangan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang telah berkahwin sesama jantina. Saya cerita tuan-tuan kerana saya mengendalikan kes seumpama ni.
Orang yang berkahwin sesama jantina. Ada yang pernah duduk dengan rumah saya waktu saya belajar, doktor telah berkahwin 4 orang sesama jantina. Kan? Dia pergi sembahyang puasa bulan Ramadan, kan? Mak dia datang ke island tengok cerita macam tu. Mana benda tu boleh berlaku. Ada lagi yang kelima kes 2 tahun lepas mengatakan saya berkahwin sesama jantina, tetapi saya tetap Islam, tidak menjatuhkan keimanan saya. Masya Allah, kan? Itu tuan-tuan hakikat. Dan di Malaysia dah ada hakikat perjuangan seumpama tu. Mereka nak tukar jantina mereka, itu hak mereka. Tidakkah Islam agama rahmatan lil alamin? Masya Allah, semua nak jawab rahmatan lil alamin. Jenuhlah. Kalau tidak, kenapa tidak kaum Nabi Lut dihukum sampai terbalik bumi kerana mereka berbuat sesuatu yang menzalimi mereka dan juga kaumnya, iaitu dengan mengadakan hubungan sesama jenis. Itu contohnya. Jadi mereka menyalahgunakan konsep ini. Ataupun isu murtad. Tidakkah kita perlu halang murtad? Kemurtadan ini satu penyakit yang melata, tuan-tuan. Juga ramai. Walaupun kita tidak tahu jumlah sebenar, benda ni perlu dibendung. Dan ada pula orang kata yang mempertahankan Islam tu agama yang adil, boleh hak ataupun memilih hak asasi mereka memilih masuk Islam ataupun keluar Islam, itu adalah hak peribadi. Tidak ada paksaan dalam agama. Contohnya, itu mereka menterjemahkan ikut hawa nafsu mereka. Ataupun kristianisasi. Ada yang kata, yang kalau orang biasa sebut, kita tak pelik, tuan-tuan. Tetapi ada juga orang menyebut mereka pun ada hak untuk menyebarkan. Kalau kita boleh mengajar ajaran Islam, mengajak berdakwah kepada Islam, kenapa tidak benarkan mereka? Mereka kata, bukankah Islam agama rahmatan lil alamin? Itu antara konsep yang lain. Jadi tuan-tuan, ini kita perlu lihat, kita refleks dalam diri kita dan juga masyarakat kita bagaimana kita memahami konsep ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hakikat rahmatan lil alamin kepada kita, dalam diri kita, keluarga dan juga masyarakat kita. Terusan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat sejarah bagaimana Islam berkembang, dimulakan oleh baginda Rasulullah SAW seorang diri. Tetapi baginda begitu yakin dengan hakikat ini walaupun sukar, berhadapan dengan kepayahan, tajribah, pengorbanan, kesusahan, tetapi baginda yakin dengan kemenangan walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar supaya dia memenangkannya ke atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Hakikat perjuangan memang payah, tuan-tuan, tetapi baginda menginsafi besarnya tugasan dan amanah ini. Baginda menginsafi janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kehidupan akhirat, dan baginda all out berusaha mengenepikan kehendak kepentingan diri, berkorban segala-galanya untuk sebaran agama. Asalnya dalam tempoh kita lihat selama 123 tahun baginda memulakan dakwah kepada ahli keluarganya, kepada jirannya, kepada kawan-kawan yang terdekat. Setelah 23 tahun, ketika sebelum melafazkan nafasnya yang terakhir, menghembuskan nafas yang terakhir, dalam haji wida dikhabarkan, diberitakan kira-kira seramai 124,000 orang sahabat telah berkumpul bersama Rasulullah SAW dalam haji yang terakhir. Lihat kesan pengorbanan baginda, 23 tahun, 124,000 menerima Islam. Dan Islam tersebar ke seluruh muka bumi. Setelah pengorbanan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang menuruti jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda. Dan hari ini kita saksikan, contohnya dalam musim haji, mungkin 2 juta atau 3 juta, mungkin lebih kalau campur dengan penduduk tempatan. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat memahami konsep kelebihan ataupun keutamaan ataupun priority dalam beramal. Di antara lain, sepotong hadis daripada Abu Darda yang telah menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, solat di Masjid Al-Haram 100,000 kali ganda pahalanya. Solat di Masjid An-Nabawi 1000 kali ganda. Solat di Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda. Hadis riwayat Tabrani.
Dalam hadis yang lain, la tashuddar rihal illa thalathatil masajid, al-Masjidil Haram, wal Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Tidak diharuskan kamu bersegera bermusafir melainkan ketiga buah masjid, iaitu Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Pahala yang sangat besar. Dan kalau sahabat faham benda ni, sahabat mesti terus kekal tinggal di Mekah dan Madinah untuk bersolat di Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi di belakang Nabi. Pahala besar, betul tak tuan-tuan? Kita pun suka, kan? Tetapi buktinya setelah peristiwa itu berlaku, daripada jumlah 124,000 sahabat, dianggarkan kira-kira hanya 10,000 di kalangan para sahabat yang telah dikebumikan di Mekah dan juga di Madinah, iaitu di Hijaz. Lain-lainnya di seluruh muka bumi. Di antaranya di Canton, China, Sa'ad Abi Al-Waqqas. Ada yang di Maghribi, ada yang di India, ada yang Spain dan sebagainya. Kerana sahabat-sahabat memahami hakikat betapa kerjaya yang paling besar ialah kerjaya membawa risalah yang telah ditunjukkan oleh baginda Muhammad SAW, iaitu menyebarkan Islam. Jadi dengan usaha dan pengorbanan mereka lah, maka kita pada hari ini dapat Islam dan kita menikmati kebahagiaan dengan melafazkan syahadah dan menghayatinya. Sebab itulah perjuangan ini telah diteruskan oleh sahabat yang berikutnya. Di antaranya di zaman Abu Bakar Siddiq, mereka telah membuka Parsi, Iran sekarang. Kemudian menghana Abu Ubaidah telah dihantar ke Syam, iaitu di Syria, Palestin, Jordan dan juga Lebanon. Kemudian Amru al-As telah membuka Afrika, iaitu Mesir. Perjuangan ini teruskan di zaman Abu Bakar Umar Al-Khattab. Di zaman Umar Al-Khattab, mereka telah berjaya membuka Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. Diteruskan di zaman Uthman Al-Affan, Islam sampai ke Canton, ke China. Hari ini tuan-tuan kalau pergi ke China, ada masjid banyak, ada jutaan orang Islam. Cuma kita tak tahu jumlah sebenar. Ada setengah kata 17 juta, ada yang kata 50 juta. Jauh beza sebab kerajaan China sosialis komunis ni memang dirahsiakan jumlah sebenar penduduk. Itu satu benda. Itu sejarah yang kita belum bentang lagi, tajuk Xinjiang. Xinjiang ni satu tajuk yang sangat menarik, yang tidak banyak diketahui oleh orang Islam itu sendiri. Okey. Dan akhirnya dengan pengorbanan mereka, maka Islam tersebar ke seluruh muka bumi. Benarlah ayat tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Islam terus naik berkembang seluruh muka bumi. Tapi tuan-tuan, dalam mana-mana sejarah, bila ada naik, dia ada turun. Naik, turun. Akhirnya zaman kemuncupan, zaman merudumnya Islam, apabila jatuhnya khalifah yang terakhir. Pada tahun 3 bulan Mac 1924, jatuhnya khalifah Uthmaniyah Turki. Satu demi satu negara-negara Islam dijajah dan dipecahkan, dikuasai oleh pihak musuh ataupun penjajah. Walaupun penjajah keluar, tetapi kita lihat umat Islam sama ada mereka lemah dari sudut kelemahan mereka sendiri ataupun dicatur oleh pihak musuh dengan kelalaian pihak pemerintah, kelemahan para ulama dan kejahilan umat itu sendiri menyebabkan apa yang berlaku. Pada hari ini tuan-tuan, saya harap pada malam ni tidak memberikan kisah sedih sajalah. Saya nak tunjuk ni kita kena faham hakikat tu lah. Pada hari ini tuan-tuan, hari ini kita nak buka tajuk Rohingya sahaja. Kalau nak jadikan silibus satu tajuk umat Islam sedunia ni, boleh 1 tahun tak habis, sebulan satu kuliah ni kan. Bagaimana umat Islam yang ada di Bosnia. Bosnia satu kisah sendiri. Bagaimana dengan umat Islam di Kashmir yang dikenali sebagai Palestin Asia Tenggara, Palestin Asia Selatan. Kashmir ni pun satu macam Rohingya di Arakan. Satu benda yang tak ramai umat Islam tahu. Fatani Darussalam pernah duduk di bawah kerajaan Sultan Kelantan selama 300 tahun. Tuan boleh pergi, tuan-tuan pergi Fatani, tengok sejarah, boleh masuk. Tak macam Arakan ataupun Kashmir. Kita boleh tahu lebih detail. Apa yang berlaku di Mesir sekarang? Tragedi kemanusiaan yang paling dahsyat di abad ini adalah di Syria. Pembunuhan, pertembungan berlaku sejak bulan Mac 2011 hingga saat ini masuk tahun ke-6. Kematian telah pun melebihi 400,000, hampir setengah juta.
telah lebih pada 5 juta rakyat Islam menjadi pelarian di Turki, di Lebanon, di Jordan, di Iraq, bahkan ada ribuan di kalangan mereka yang lemas di laut untuk berhijrah ke Eropah. Tuan-tuan, itu tajuk Syria sedang hangat berlaku sekarang. Jadi kita sama-sama lihat apa perkembangan dan kita bantu apa yang boleh kita bantu, sekurang-kurangnya dalam bentuk keuangan ataupun sekurang-kurangnya dalam bentuk doa. Di Iraq, tuan-tuan, di Palestin, jangkanya saya rasakan kita semua maklum tentang isu Palestin. Dulu saya dah ceramah tajuk Palestin sejak tahun 2004 dah. Dah masuk 12 tahun waktu saya tukar tajuk sekarang ni. Dah ramai penceramah Palestin. Kita lihat negara-negara yang lain, antaranya Rohingya, antaranya Kashmir, antaranya penduduk apa yang berlaku, bahkan juga di negara kita sendiri. Di Afghanistan, saya pernah pergi ke Afghanistan, dan juga apa yang berlaku, yang akan kita masuk sebentar nanti. Itulah hakikat hari ini. Inilah yang dikatakan oleh satu potong hadis Nabi yang bermaksud di akhir zaman, hampir-hampir kamu akan dibaham umat selain kamu, seumpama mereka orang yang lapar yang meratah makanan mereka dan meratah makanan dalam hidangan. Kemudian bangun seorang sahabat, wahai Rasulullah, adakah jumlah mereka kecil pada ketika itu? Maka jawab Nabi, bahkan jumlah mereka sangat ramai, tetapi mereka seumpama buih yang dibawa oleh arus. Tuan-tuan lihat hakikat buih. Buih ni kalau kita tiup dia pecah, apatah lagi kalau kita jentik. Bila angin tiup ke tengah lah dia, tiup ke tepi, itu ke tepilah buih. Kerana itulah hakikat umat Islam di akhir zaman. Maka Nabi SAW menyatakan, kenapa mereka boleh jadi begitu? Kerana mereka telah ditimpa penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu mencintai dunia dan takut dan tidak membuat persiapan untuk mati. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah hakikat hari ini. Berapa jumlah penduduk dunia pada hari ini? Jumlah penduduk dunia lebih kurang 7.5 bilion. Daripada jumlah ini, 1/4 daripada penduduk dunia pada hari ini adalah orang Islam. 1/4, maknanya ramai. Mana kalau ada 1,000 lahir, 250 adalah Muslim. Kalau 4,000 lahir, 1,000 adalah Muslim. Tetapi rata-rata kita adalah umat yang lemah, yang kalah dalam peperangan bersenjata. Kita adalah umat yang kalah dalam peperangan pemikiran, ideologi. Umat yang kalah dalam serangan akhlak dan kebudayaan. Kita diserang rata-rata. Jadi kita menjadi pengguna dan dicaturkan oleh musuh. Apatah lagi dari sudut ketenteraan dan sebagainya. Itu hakikat yang berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sedih. Kita harusnya berbangga. Kita harusnya rasa kuat mulianya kita kerana kita mendukung risalah yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah pada malam ni, tuan-tuan. Kita baru masuk tajuk ni. Kalau habis subuh okey. Okay. Jadi pada malam ni kita bincang tajuk khusus tragedi ethnic cleansing atau pembersihan etnik Rohingya. Saya dah mula menulis mengenai tahun 2012 sebenarnya. Cuma fokus untuk malam ni saya buat hampir 3 minggu saya buat. Selain daripada kajian, rujukan 30 lebih sumber, pertemuan dengan NGO Rohingya, beberapa calon PhD daripada Bangladesh, dan juga pesakit-pesakit saya Rohingya yang bersalin di Hospital Seremban. Memang kami berguna bahasa sains lah, dia tak boleh bahasa kita. Dan juga dengan pelarian Rohingya yang ada di Seremban, di Kelang, di Ampang, di Langkawi, di Aceh dan sebagainya. Itu background kepada isi ni. Dan lagi banyak saya baca, saya rasa lagi tak tahu saya. Jadi saya harap pada malam ni saya akan berikan introduction mengenai Rohingya dan Myanmar. Okey tuan-tuan, kita tahu Myanmar tu kat mana Myanmar ni salah satu negara ASEAN. Nama dia Burma pada tahun 1988. Pertukaran kerajaan dia jadi tukar daripada Union of Myanmar. Nanti saya ceritakan sebabnya. Myanmar juga merupakan negara yang terakhir menjadi negara ASEAN, yang ke-10. Kerana selama ini Myanmar memang dalam sejarahnya banyak melakukan pencabulan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan kepada penduduk di sana, terutamanya orang-orang Rohingya khususnya. Myanmar ni saiz dia 2 kali Malaysia, maknanya Malaysia semenanjung campur Sabah Sarawak, Myanmar 2 kali ganda.
Myanmar juga, penduduk Myanmar 2 kali ganda pada penduduk Malaysia. Kita 30 juta, Myanmar 55 hingga 57 juta. Mana 2 kali ganda. Tetapi Myanmar ni dia 10 kali lebih teruk miskin, terkebelakang dari sudut ekonominya. Contohnya GDP, Gross Domestic Product dia $1,200 per kapita, kan? Tetapi Malaysia 10,500. Jadi Malaysia ni 10 kali lebih advance pada mereka. Jangka hayat penduduk Myanmar 64 tahun, orang Malaysia jangka hayat dia 76 tahun. Jadi orang Malaysia ni lebih sihat lagi. Walaupun tu banyak makan yang macam-macam, kurang exercise, masih lagi dapat 76 tahun. Tak mana kalau kita jaga betul-betul ni, insya-Allah boleh jadi 86 tahun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok siapa jiran Myanmar. Ini Myanmar, jirannya Bangladesh. Bangladesh asalnya ialah Pakistan Timur dengan Pakistan. Asalnya mereka India satu negara. India pecah jadi India untuk Muslim, India untuk Hindu, Pakistan jadi untuk Muslim. Pakistan pula ada Pakistan Barat, Pakistan Timur. Pakistan Barat, Pakistan Timur adalah Bangladesh. Asalnya mereka adalah India. Jadi jiran kepada Myanmar, Bangladesh, India, China, Laos dan juga Thailand. Di Myanmar ada orang Melayu. Ada orang Melayu. Dan Arakan pula sekarang dipanggil sebagai Rakhine, untuk Rakhine atau Rakhine, kalau sebut kha dia jadi Rakhine, jadi orang sana sebut Rakhine lah, Rakhine. Arakan ni adalah wilayah salah satu daripada 14 buah negeri dalam negara Myanmar. Asalnya Arakan bukan di bawah Myanmar. Arakan pernah berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam selama 354 tahun. Kerajaan Islam selama 354 tahun. Itu sejarah, tuan-tuan. Saya akan tunjukkan bukti-bukti dia. Okey. Penduduk Myanmar 55, ada yang kata 57 juta. Di sana ada 135 etnik yang diiktiraf. Orang-orang Rohingya ni dipanggil etnik yang ke-136 kerana tidak diiktiraf. Dan mereka berkomunikasi dalam 53 bahasa. Jadi maknanya negara yang besar dan very diverse, kepelbagaian ada di sana. Dan etnik Rohingya ni yang tidak diiktiraf ni jumlahnya kira-kira 1.3 juta orang. Walaupun ada kata dah kurang sehingga 800,000, tapi ada yang kata 1.3 juta orang. Nanti saya nak beritahu betapa sumber ni memang disekat oleh kerajaan Myanmar. Jadi kita kena baca banyak bahan-bahan bacaan, kita cari yang mana yang paling tepat. Mana yang paling tepat di samping perbualan ataupun temu ramah dengan orang-orang Rohingya ataupun NGO Rohingya sendiri. Okey. Ada orang tanya, isu Myanmar, isu kemanusiaan. Bahkan Sami Buddha di Malaysia kata mereka adalah Sami-Sami yang sesat. Ni bukan isu agama. Tuan-tuan, saya nak jelaskan betapa Myanmar ataupun dulu Burma sejarah ribuan tahun adalah negara kerajaan beraja beragama Buddha. Walaupun dalam website dia tulis multi-religious country, kan? Tidak ada official state religion, tidak ada official state religion. Tetapi kerajaan menunjukkan kecenderungan kepada agama Buddha. Statistik yang paling rapat, yang paling dekat ialah Buddha 90%, Kristian 4%, Islam 4%. Walaupun sumber daripada rakyat Islam, dia kata Islam sana mungkin sehingga 7%. Kerajaan tentera mengisytiharkan Buddhism is the state religion. Dia mengumumkan secara rasminya bahawa Buddha adalah agama rasmi. Kenapa saya cerita benda ni? Saya bukan nak cetuskan krisis agama ni, tetapi nak ceritakan tentang sejarah. Okey. Sejarah ni tajuk mengantuk. Kan? Sejarah adalah tajuk mengantuk. Biasa orang tidur kat kelas tajuk sejarah. Okay. Saya belajar sejarah hanya nak dapat A1 tu saja. Tapi saya menyesal lah. Saya dah bertaubat. Taubatan nasuha. Saya minat sejarah, saya banyak kaji sejarah, saya tulis mengenai sejarah. Sebenarnya orang yang tidak minat sejarah, orang yang tidak kenal sejarah, mereka ditipu oleh sejarah. Dan orang yang tidak kenal sejarah, mustahil untuk cipta sejarah. Penting tuan-tuan untuk kaji sejarah. Myanmar untuk ribuan tahun adalah sistem pemerintahan beraja.
Pernah sampai Islam abad ke-8, ada yang kata abad yang ke-10. Pada abad ke-15 pernah raja membunuh 2 orang ahli keluarganya yang memeluk agama Islam. Berarti mereka firm terhadap Islam. Kemudian British menjajah Myanmar Burma selama 124 tahun antara 1824 hingga 1948. Kecuali tolak 3 tahun ketika Burma dijajah oleh Jepun pada 142 dan tahun 45. Dan kemudian Myanmar mendapat kemerdekaan pada British 1948. Ini faktor perubahan ini penting. Ketika tu berlaku pergolakan to follow British or to follow socialist seumpama North Korea ataupun China. Kan? Nanti saya tunjukkan kisah. Dan akhirnya de facto prime minister ataupun orang yang sepatutnya menjadi prime minister daripada ayah kepada Aung San Suu Kyi. Dia sendiri adalah pejuang kemerdekaan yang pro-British. Dia sepatutnya menjadi British kan, tapi dia sendiri dibunuh. Walaupun ada yang kata yang lain, dia sebenarnya ada kepentingan-kepentingan lain, tapi itu kita tak kisahlah. Akhirnya Myanmar diperintah oleh parti sosialis yang tidak terima British. Dalam arti kata lain, Myanmar ataupun Burma tidak duduk sebagai salah satu negara Commonwealth. Mereka memilih untuk menjadi negara sosialis sebagaimana North Korea ataupun China pada ketika itu. Kemudian rampasan kuasa berlaku oleh Jeneral Ne Win. Dia diktator yang memerintah selama 26 tahun secara ketenteraan. Dan kemudian dia dipaksa meletakkan jawatan dan diganti oleh kerajaan junta yang lain. Tapi mereka kekal sosialis ataupun beragama Buddha. Susah juga nak sebut sosialis beragama Buddha, ataupun komunis tapi ada agama Buddha. Nanti kita tunjukkan bukti-bukti dia. Dan kemudian berlakunya peralihan selepas kerajaan junta kepada kerajaan transisi, kerajaan sementara antara 2010-2011 kerana pro-demokrasi, kerana memang diktator ni dah lama sangat, berpuluh-puluh tahun di Myanmar, hampir setengah abad mereka berada di bawah kerajaan tentera, maka pro-reform, reform pro-demokrasi yang diketuai oleh Aung San Suu Kyi sendiri 1988, dan akhirnya mereka mula mendapat posisi di kalangan dalam pilihan raya dan sebagainya, dan akhirnya mereka berjaya memenangi pilihan raya Myanmar 2015 yang lalu. Jadi kerajaan yang ada sekarang ni ialah kerajaan sepatutnya demokratik, sepatutnya, tetapi sebahagiannya veto dipegang oleh tentera, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negara, Perbenaran Negara sempadan dikuasai oleh tentera. Jadi tentera memberikan veto. Jadi dia demokrasi yang tidak demokrasi. Dalam keadaan macam itulah tentera yang memutuskan mana yang boleh tak boleh. Okey. Dan saya nak cerita beza antara Burma dengan Myanmar. Arakan ni tak masuk dalam Burma asalnya. Jadi pada Islam sampai ke Arakan, Arakan ni sebagaimana saya tunjukkan tadi, sebahagian pada Myanmar sekarang, dulu di bawah India, okey. Ataupun sekarang ni dekat bersempadan dengan Bangladesh. Islam sampai pada abad yang ke-8 di bawah zaman Khalifah Harun al-Rashid, zaman Abbasiyah, melalui cara perdagangan. Dan itu kisahnya banyak, versi sejarah banyak bagaimana mereka sampai ke sana. Dan Islam pernah memerintah dengan sistem beraja di bumi Arakan selama 354 tahun. Kita ada bukti-bukti sejarah kat situ, dan banyak bukti warisan sejarah yang ada di wilayah Arakan. Bahkan ada masjid yang nama Masjid Badar di Arakan, dan juga Masjid Sindihan yang dibina dalam abad yang ke-15. Sistem sebagaimana saya katakan tadi, raja-raja beragama Buddha ni memang firm pendirian mereka, musuh Islam adalah musuh mereka. Ahli keluarga mereka yang memeluk Islam juga mereka bunuh. Dan peperangan tu biasa berlaku. Dan pada tahun 1784, Arakan yang merupakan jiran dengan kawasan Burma yang lain telah diserang oleh Raja Buddha daripada suku Burma yang bernama Bodau Paya, dan dia telah menggabungkan Arakan dengan wilayah-wilayah Burma yang lain. Dan ketika itu dia mula hantar orang masuk. Orang tu ialah orang-orang daripada etnik Mar. Mar ni ialah orang-orang Cina yang pendatang daripada wilayah Yunan di China. Jadi dia datang beramai-ramai
dan dibawa memenuhi kawasan Arakan sebagainya. Dan pada ketika itu banyak peninggalan-peninggalan Islam seperti masjid, madrasah dihancurkan. Bahkan para alim ulama dan juga pendakwah dibunuh. Dan projek penjarahan, pembunuhan, intimidasi berlaku berterusan pada dulu, pada zaman ini sehingga zaman sekarang pada ketika ini. Dan Arakan ataupun termasuk Burma dan India dijajah sekali. Jadi dalam ketika di bawah pimpinan British, Burma, Arakan, India ni dia di bawah satu pemerintahan British. Jadi tidak sukar untuk kita bezakan dari sudut sejarahnya. Dan ketika itu orang-orang Rohingya ni ialah di kalangan para pedagang berbangsa Arab, Parsi, India yang berkahwin dengan penduduk tempatan yang telah datang sebelum British datang, dan mereka telah menetap di wilayah Arakan sejak lebih daripada 250 tahun yang lalu. Berzamanlah cucu cicit tanah dan sebagainya. Jadi mereka orang dah lama kat situ. Dan British menjajah selama 124 tahun, tolak 3 tahun yang dijajah oleh Jepun. Okey tuan-tuan, sejarah Malaysia pun kita sebahagian tak ingat. Okey, nak buka pula sejarah Myanmar pula. Jadi memang tajuk ni mengantuklah, tak apalah. Untuk tuan-tuan, saya nak ajar sejarah penting tuan-tuan. Ini General Aung San, ayah kepada Suu Kyi. Suu Kyi tahu bukan Suki, Suu Kyi. Suci yang tak suci. Okey, terbunuh pada tahun 1948. Kemudian kemerdekaan 1940, dibunuh 1947, termasuk British juga telah membunuh komplot British. 1948 presiden yang pertama, ada presiden berikutnya, dan kemudian rampasan kuasa oleh General Ne Win ke diktator selama 26 tahun. Ini faktor zaman yang paling penting sekali yang telah mengeluarkan etnik Rohingya bukan lagi warga negara Burma. Zaman diktator ni. Dan education, pendidikan menyatakan Rohingya they are illegal immigrant. Mereka adalah pendatang haram. Mereka adalah Bengali yang datang daripada Bangladesh dan sebagainya. Okey. Tuduhan mereka, sama ada orang-orang biasa ataupun pemerintah beranggapan bahawa Rohingya adalah kaum pendatang keturunan Bengali yang dibawa masuk oleh British untuk jadi buruh kasar. Memang orang-orang Rohingya ni memang dia jadi buruh kasar yang tidak dibayar gaji ataupun bayar gaji yang sangat rendah. Tapi mereka dah duduk situ lama. Sebelum British datang, mereka dah ada di wilayah Arakan. Dan mereka menuduh bahawa mereka adalah Bengali, iaitu orang-orang Bangladesh yang berhijrah ke Arakan secara beramai-ramai kerana kepadatan penduduk yang tinggi. Itu tuduhan, persepsi. Itu tuduhan yang dikatakan oleh pemerintah, tentera, ahli politik, Aung San Suu Kyi dan sebagainya. Itu telah termaktub dalam otak kepala mereka. Itu adalah persepsi ataupun tuduhan yang telah mereka katakan. Okey tuan-tuan, ini bukti sejarah. Dan sejarah ini bukan ditulis oleh orang Islam. Asal-usul perkahwinan campur antara pedagang Arab dan Parsi dengan penduduk tempatan, dan mereka telah ada sebelum zaman penjajahan British 1824. Antaranya, dia ni seorang pakar bedah, Dr. Buchanan Hamilton, yang merupakan pakar bedah yang bekerja dengan syarikat Hindia Timur. Ketika dia sampai ke wilayah Arakan ni pada tahun 1799, maknanya 25 tahun sebelum penjajahan British, mereka dah lihat orang-orang Rohingya di Arakan. Dia telah catat dalam buku dia. Dan ini kalau tuan-tuan buat kajian dengan lebih detail, ada bahawa mereka ni adalah orang yang telah menduduki. Kalau pun orang kata pendatang, mereka dah duduk 300 tahun, 400 tahun. Dah beranak pinak, miliki tanah dan sebagainya. Dan kalau nak kira penjajahan British sebagai cut point off untuk menentukan kadar penduduk, mereka sebenarnya layak sebab mereka dah duduk sana 250 tahun dan sebagainya. Okey. Selepas kemerdekaan, sosialis pro ada sedikit demokrasi, dalam arti kata lain, semua etnik itu ada wakil rakyat yang tersendiri. Bahkan orang-orang Rohingya pernah menjadi ahli parlimen. Kalau nak jadi ahli parlimen, pendatang-pendatang tak boleh jadi ahli parlimen, betul? Ada pendatang Myanmar, pendatang Bangladesh,
jadi ahli parlimen. Mengundi saya tak pasti, kan? Tapi untuk jadi ahli parlimen memang tak boleh. Walaupun wajah mungkin macam mereka, tetapi sudah pasti dia adalah orang Malaysia. Tidak kurang, ini semua ahli-ahli Rohingya yang pernah menjadi ahli parlimen Burma sebelum naiknya General Ne Win. Bukti lain. General Ne Win naik 1962 hingga 1988 dan dia telah mengeluarkan dokumen tentera Citizenship Law of Burma mengatakan etnik Rohingya bukan warga negara Burma. Tetapi pembunuhan, kebencian terhadap orang Rohingya ini telah berlaku panjang, bukan baru, bukan dalam peristiwa ini, bahkan 1942 lagi dah berlaku. Dia menjalankan konsep Burmanization, Burma for Burmese. Orang Burma mesti agama Buddha, orang Burma mesti berbudaya Buddha, orang Burma mesti berasimilasi sebagaimana orang Burma yang lain. Tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan kalau ada masa berminat dan sejarah pergi ke Fatani Darussalam. 1930 lebih, 1940-an, Kerajaan Siam mengadakan projek Siamisasi, iaitu menjadikan anak-anak Melayu Fatani Siam. Mereka rasa mereka Siam, bahasa Siam, nama Siam. Kalau saya tanya budak Melayu, saya tak sempat nak masuk gambar sini. Dia ingat nama dia. Saya tanya umur berapa tahun, Dek? Dia senyum je. Umur berapa tahun, Dek? 3 kali. Cikgu dia kata dia tak boleh kecek Melayu. Tak boleh kecek. Maknanya dia tak boleh faham bahasa Melayu. Sebab dia orang Melayu. Kerana projek Siamisasi. Tanya nama Siam. Bahasa Siam. Dan merasakan dia Siam. Jadi hilang jati diri mereka. Itu yang mereka nak kepada, tetapi tidak berlaku di kalangan orang-orang Rohingya. Sebab dia bahasa Bengali. Dia agama Islam. Adat budaya dan sebagainya, asimilasi dengan penduduk lain kurang di kalangan mereka. Tidak kurang pada 6 sebab, tuan-tuan. Tidak kurang pada 6 sebab kenapa mereka dibunuh. Kenapa ethnic cleansing ni berlaku. Pertama, pertembungan Islam dengan Buddha sejak ribuan tahun yang dulu. Jadi raja membunuh 2 ahli keluarganya yang memeluk Islam, kan? Bahkan mereka menjajah Arakan. Mereka membawa etnik Mar daripada Yunan untuk menguasai tanah, untuk menguasai wilayah ini. Okey. Kemudian racism, warna kulit. British memanggil orang-orang Rohingya sebagai kalar, ataupun orang sana panggil karal. Kalau ni orang coloured, kulit gelap. Jadi orang-orang Rohingya ni kulit dia gelap berbanding dengan rakyat Burma ataupun Myanmar yang lain. Jadi diskriminasi, they are the third class citizen. Mereka dijadikan hamba abdi. Mereka dibuat itu dan ini. Itu satu perkara yang biasa kerana rasisme telah berlaku untuk tempoh yang panjang. Yang ketiga, dari sudut budaya asimilasi. Orang-orang Rohingya ni, dia orang Islam. Budaya dia sebagaimana orang Islam yang lain, bahasa Bengali, dia tidak berasimilasi. Jadi mereka tidak selari dengan projek Burmanization atau projek memburmakan rakyat Burma. Tuan-tuan, okey tak tajuk ni? Okey setakat ni. Adakah terlalu berat? Okey deh? Okey. Yang keempat, orang-orang Myanmar, orang Burma, anak 2, 3, 4. Orang Rohingya anak 7, 8. Ini faktor yang dia tak tahan lah. Arakan yang mungkin 10% at one time, orang-orang Rohingya sekarang ni 40%, 40% adalah orang-orang Rohingya. Jadi rasa ni. Dan siapa seteru utama mereka adalah Mar, iaitu etnik orang-orang Cina yang datang pada wilayah Yunan yang datang, dan orang-orang Rohingya adalah seteru mereka dari sudut pemilikan tanah, perniagaan dan sebagainya. Dan faktor keempat ialah kuasa besar. Ini yang terkini, tuan-tuan. Di Arakan ada banyak simpanan minyak dan juga gas yang sangat banyak. Mana antara wilayah yang paling kaya di Myanmar. Jadi syarikat-syarikat besar Cina telah mengadakan banyak projek-projek jangka masa panjang untuk menggali minyak dan juga gas. Dan mereka mendapati Rohingya ni akan menjadi penghalang kepada projek-projek ini kerana pemilikan tanah dimiliki banyak oleh orang-orang Rohingya ataupun orang Islam yang menentang projek seumpama ni. Jadi itu di antara projek kenapa mereka dibunuh. Ini benda ni bukan satu faktor, tetapi faktor yang bercampur baur antara satu sama lain ataupun berasimilasi.
Tidak dinafikan ada di kalangan orang-orang Rohingya yang berbuat jenayah. Tapi kalaulah satu kes seorang Rohingya buat jenayah kepada wanita Buddha di Myanmar yang lain, hukum dia tangkaplah, dan hukum seorang, bukan bakar satu kampung, kan? Kerana mereka menjadi itu sebagai satu alasan untuk melakukan ethnic cleansing yang dirancang selama ini. Tuan-tuan, fakta sejarah sekali lagi, adik-adik belajarlah sejarah, Okey. Saya ambil contoh. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang berlaku pada saat ini, pembunuhan 200 orang, kecil. Tapi sebab ada Facebook, ada internet, maka kita tahu apa yang berlaku. Pembunuhan seramai 100,000 orang 1942. Bahkan pada ketika itu 307 buah kampung telah dibakar untuk menghalau orang-orang Rohingya daripada Arakan. Itu kemudian berlaku lagi. Benda ini berpanjangan. 1978 ribuan telah dibunuh. Biasanya mereka bakar rumah, bakar kebun, mereka memperkosa kesucian masjid, mereka rampas ratong Islam, paksa bunuh, ataupun wanita-wanita mereka dirogos secara bergilir-gilir. Tentera seorang dibelasah, dirogos bergilir-gilir, lepas tu dibunuh. Itu yang dibuat untuk secara bersiri. Kemudian mereka bawa diri, 300,000 orang dihalau keluar, dan sejumlah yang ramai berada di Arab Saudi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di Arab Saudi ketika haji dan umrah tu, muka Bangladesh, mereka sebenarnya adalah orang Rohingya. Mereka bukan Bangladesh, tapi mereka dah duduk Arab Saudi zaman dulu. Zaman ketika itu Arab Saudi dia perlu tenaga kerja dan sebagainya, dia terima banyak, tapi tidaklah sekarang pada ketika ini. Okey. Tuan-tuan, pada 1961 ribuan dibunuh, 250,000 lebih dihalau keluar. Kebanyakan mereka berada di Chittagong. Wartawan kita 2 hari lepas berada di Chittagong menceritakan keadaan tu. 2012 ni boatman, orang panggil keranda apa? Keranda laut, jadi ketika rumah mereka dibakar, kebun mereka dirampas, wanita mereka diperkosa, mereka hanya 2 pilihan. Sama ada duduk di Arakan dan mati dibunuh, atau terpaksa membawa diri. Sebab itulah mereka datang naik bot, melarikan diri. Yang sampai ke Thailand, apa yang dibuat oleh Jeneral Tentera Thailand, bot-bot orang Rohingya ni ditarik semula ke laut dan dicabut enjinnya. Sebab itulah bot mereka bergerak tanpa enjin, ramai dengan mereka lemas, kan? Kita lihat juga ribuan dengan mereka yang hanya minta air je. Kita tengok krus kering bila mereka sampai ke Langkawi, Pelabuhan Kelang ataupun Aceh, kan? Di Aceh mereka disambut baik, tuan-tuan, tetapi kerajaan Indonesia tidak terima mereka. Tetapi masyarakat Aceh memberanikan diri menerima 25,000 pendatang ataupun pelarian daripada Rohingya daripada Arakan. Dan 2016 sekarang, tuan-tuan, dalam bulan Oktober November ini sahaja seramai 21,000 orang-orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh, kebanyakan mereka, kan? Dan ramai sebenarnya di Malaysia, ramai di Malaysia, tuan-tuan. Saya tak tahu bila waktunya, tapi waktu ni waktu yang panjang lah. Nanti saya tunjuk statistik berapa ramai orang-orang Rohingya berada di negara-negara yang berbeza. Ini operasi Nasaka. Saya tak cerita, teman-teman, saya takut masa tak cukup ni. Ini Myanmar Border Guard. Okay. Apa yang saya nak cerita kat sini ialah nak cerita sini, orang Rohingya ni kalau dia duduk Taman Panco Jaya, dia tak boleh pergi Taman Guru sana. Lebih teruk daripada Gaza Palestin. Gaza Palestin luas dia 5 kali 34 km. Sepanjang Gaza mereka bebas. Tetapi diarahkan daripada satu kampung pada satu kampung, mereka tidak boleh dibenarkan bergerak. Polis tidak benarkan, intelijen tidak benarkan. Bahkan mereka diasingkan antara anak, ibu, ayah dan sebagainya. Memaksa mereka keluar, cabut dan sebagainya. Okey, tuan-tuan. Mereka juga menyekat perkahwinan. Sebagaimana saya katakan tadi, mereka tak tahan dengan orang Rohingya ni. Dia subuh. Subuh ni, kalau dalam Palestin pun macam tu juga, kan? Dia panggil bom demografi.
untuk menang kontrol satu-satu negara untuk tempoh yang panjang, anak yang ramai. Jadi anak yang ramai ni satu jihad untuk wanita. Untuk yang masih boleh lah. Okay. Yang tak boleh kita fikir ramaikan cucu pula. Okay. Mereka perketatkan syarat perkahwinan etnik Rohingya. Tengok, kita nak kahwin pun tak banyak surat macam ni. Surat kebenaran ibu bapa, kan? Surat majlis tempatan, MPS. Surat perubatan pada doktor untuk orang Rohingya ni. Surat polis dan sokongan komander kawasan. Itu nak kahwin tu betapa susah sebab dia nak kahwin pun susah. Itu. Okay. Pula bila dia kahwin pula, wanita-wanita yang berkahwin dikenakan ditangkap dan dikenakan suntikan pemandulan. Hormon lah, hormon supaya mereka tidak beranak. Itu cara mereka nak menyekat ataupun mengekang perkembangan etnik Rohingya yang berada di Arakan. Mereka juga mengadakan pembunuhan golongan-golongan elit. Sebab tu kalau pergi Arakan, unlikely kita tidak jumpa graduan universiti. Graduan universiti memang sama ataupun sama ada dia kena pancung atau kena tembak. Imam-imam, ketua-ketua kampung, pemuda-pemuda yang berkepimpinan, mereka hilang, lenyap. Itu pembunuhan golongan elit. Bahkan anak-anak ni, sebab kerana mereka tidak ada bukan warga negara, mereka tidak dibenarkan bersekolah. Jadi anak-anak Rohingya ni 60% dengan mereka tidak bersekolah. Jadi itulah hakikat yang tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak tahu orang Rohingya ni, kat Sikamat tu ada sebenarnya. Saya tak nak buka cerita sebab bila isteri saya ada bantulah orang ni, beri yang terberas kan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan lah. Yalah, kita beri phone number dia. Bila beri phone number tiap-tiap bulan dia call, letih lah kita kan. Mana kita ni boleh bagi, tapi kalau dah kena tiap-tiap bulan call, itulah, itu hakikat lah. Sebab dia tak ada pendapatan kan, jadi tidak kerja, jadi dia akan, jadi keikhlasan kita pun terganggu tuan-tuan. Okey. Inilah cerita tuan-tuan. Siapa yang membunuh rakyat Rohingya? Siapa yang membunuh etnik Rohingya? Saya nak ambil contoh yang terlibat semua. Pemerintah, tentera, ahli politik, Sami Buddha dan orang-orang kampung juga membunuh orang Islam. Presiden Thein Sein, dia adalah presiden yang terakhir sebelum presiden sekarang. Sebelum tu ketika dia menjadi jeneral tentera, dia adalah Perdana Menteri. Dia juga yang telah mengisytiharkan ni, No Rohingya in Myanmar. Itu kata-kata presiden. Kata-kata presiden, maknanya tempat etnik Rohingya ialah di negara ketiga. Mungkin Arab Saudi, Malaysia, Aceh dan sebagainya, Australia dan sebagainya. Ketika dia sebagai Perdana Menteri, pendirian terhadap etnik Rohingya sama. Okey, etnik Rohingya bukan warga Myanmar. Sebaik saja dia tamat khidmat sebagai presiden, dia jadi apa? Jadi Sami. Mungkin nak bertaubat. Adakah Sami dia bertaubat? Saya tunjukkan tuan-tuan betapa Sami Buddha di sana tidak bertaubat. Saya akan tunjukkan bukti tuan-tuan. Bukti, gambar dan sebagainya. Okey. Tuan-tuan, siapa sakit jantung, amaran rasa nervous, jangan tengok. Itu pun gambar ni saya dah screen banyak tuan-tuan. Saya dah screen banyak kerana saya rasa khawatir lah anak-anak dan saya takut ada yang sakit dada depan ni tengok. Ini gambar yang reasonable untuk saya tengok contoh lah. Tuan-tuan, ni kampung-kampung mereka dibakar, rumah mereka dibakar, tanaman-tanaman mereka dibakar. Ni adalah polis yang memerhatikan penduduk tempatan yang Buddha tu membakar kampung orang-orang etnik Rohingya. Polis membiarkan kerana mereka bersama. Ini masjid, polis di depan masjid untuk membunuh orang Islam. Tengok bagaimana mereka dibunuh. Bagaimana dia bunuh? Ini tak? Boleh kita ibaratkan macam tukul besi yang panjang, tajam. Katuk kepala, tembus pada sini, tembus keluar sini. Itu cara mereka membunuh orang Islam, tuan-tuan. Dikelar kaki, dikeluarkan dada, ada yang makan hati dia dan sebagainya. Kita ingat kisah jahiliah dulu, ada kat sana. Kita lihat tuan-tuan, Sami Buddha sebahagian daripada mereka.
Sami Buddha Malaysia, saya yakin mereka cuba melarikan diri daripada isu ni. Kerana mereka tak tertahan. Sebab Buddha ni dikatakan sebagai agama yang mengajak kepada kedamaian, ketenangan, tidak bermusuh dan sebagainya. Itu Buddha di negara yang lain. Tapi di Myanmar bagaimana? Banyak lagi bukti tuan-tuan. Wanita-wanita mereka diperkosa secara bergilir-gilir dan dibunuh. Jadi mereka tidak ada pilihan. Maruah mereka, melainkan mereka terpaksa bawa diri daripada Arakan. Tuan-tuan lihat, ini kanak-kanak yang dibunuh. Ini adalah anak puan-puan. Anak ni mungkin umur 2 tahun, yang disodok gunakan parang ni tuan-tuan. Ini bukan parang ni, saya rasa macam besi kan, besi. Macam tu. 2 tahun. Ini bayi dipotong kepala. Ni bukan manusia tuan-tuan. Binatang pun tak buat macam ni. Ini Dajjal punya kerja. Lebih teruk daripada Israel pun tak buat macam ni tuan-tuan. Apa yang mereka buat ni lebih teruk Dajjal di Asia Tenggara pada saat ini. Ini hakikat yang berlaku. Dan mereka mempropagandakan kesalahan-kesalahan yang dicipta. Antaranya setelah dibunuh orang-orang Rohingya ni, mereka botakkan kepala, pakaian Sami. Dia kata ni orang Islam Rohingya yang membunuh Sami-Sami Buddha. Itu nak naikkan semangat kemarahan yang meluap-luap di kalangan orang-orang Buddha. Okey tuan-tuan. Kita lihat tuan-tuan ini dinyatakan, diakui oleh PBB. PBB melaporkan bahawa etnik Rohingya adalah golongan minoriti yang paling teruk ditindas di dunia. Golongan minoriti yang paling teruk ditindas di dunia. Itu hakikat yang dilakukan oleh PBB. Tapi di mana tindakan PBB? Bagaimana ketegasan mereka? Lihat apa yang berlaku di Iraq. Tak setuju Saddam Hussein, dia akan serang. Lihat di Libya, mereka serang. Lihat apa yang berlaku di Syria, kerana Bashar al-Assad membunuh rakyat sendiri, mereka tak serang. Kerana dah ada orang yang mewakili mereka untuk membunuh rakyatnya sendiri. Apa yang berlaku di Arakan terhadap etnik Rohingya? Tidak ada aksi, melainkan mesyuarat demi mesyuarat, deklarasi demi deklarasi. Ini kata Ban Ki-moon, people who have been living for generation, yang telah tinggal di sana generasi demi generasi, sepatutnya menikmati kerakyatan secara legal. Ini kata dia, sebagaimana rakyat yang lain, sebagaimana etnik yang lain. Itu kata dia. Tapi apa yang dia buat? Kofi Annan pergi, tidak buat apa-apa, tidak ada dapat apa-apa. Itu hakikat yang berlaku. Di mana mereka tuan-tuan? Dalam arti kata lain, jumlah etnik Rohingya di dunia lebih kurang 2.6 juta orang. 2.6 million. 1.3 million, 1.3 juta masih berada di Arakan. Kira-kira setengah juta di Bangladesh. Sebenarnya tuan-tuan, saya jumpa dengan rakan-rakan saya NGO Bangladesh. Bagi saya, kalau saya tengok Arakan, Rohingya dengan Bangladesh, sama je. Muka dia dekat, bahasa dia sama, kan? Jadi suka untuk, tapi orang Bangladesh boleh bezakan, mereka orang bukan Bangladesh. Negara Bangladesh tidak terima mereka tuan-tuan. Perdana Menteri Hasina tidak mengiktiraf Rohingya sebagai rakyat mereka. Dia tidak terima. Jadi isu ni sangat sensitif di Bangladesh. Nak masuk tak boleh. Nak masuk ke wilayah Arakan sebagaimana kita nak masuk ke Gaza. Itu hakikat yang berlaku. Di Arab Saudi kira-kira 400,000. Ini yang lama, yang baru Arab Saudi tak terima. Di Pakistan ada lebih kurang 200,000. Malaysia yang diiktirafkan sebagai pelarian yang berdaftar, United Nations High Commissioner for Refugee, berdaftar 56,000. Tetapi jumlah tu dianggarkan antara 100 hingga 150,000. Jadi jumlah tu besar di Malaysia. Okey, jumlah tu sangat besar di Malaysia. Maknanya ada di Kelang. Kita ISMA pernah buat program kebajikan mereka di Kelang. Di Ampang, bahkan di Sikamat, di Aceh dan sebagainya. Di Thailand, sebagaimana saya katakan tadi, Thailand akan masukkan mereka dalam penjara
atau hantar mereka dengan kapal, suruh mereka pergi ke negara-negara yang lain. Aceh lebih kurang 25,000 orang. Itu jumlah mereka. Angka sebenar korban dirahsiakan dan mereka melaporkan bahawa rakyat Buddha, orang Buddha yang lain yang menjadi mangsa menuduh orang Rohingya sebagai pengganas, sebagai provokasi. Dan media antarabangsa tidak dapat masuk. Jadi kita sebenarnya tidak dapat berita mengenai Arakan ataupun Rohingya. Sebab itulah isu Rohingya ni kita tahu hanya bermula pada tahun 2012. Saya mula menulis artikel saya yang pertama mengenai Arakan 2012. Sebelum tu saya tak tahu Arakan. Kan? Jadi sebenarnya benda itu dah berlaku untuk tempoh yang panjang kerana media menyekat. Juga yang sampailah berita-berita daripada pemerintah tentera Burma. Okey, tuan-tuan, nak saya sambung ataupun okey lagi? Boleh lagi? Ni nampak tajuk sejarah Tapi setakat ni saya tidak nampak ada yang mengantuk lah Alhamdulillah Okey, tuan-tuan kita berkenalan sedikit dengan pemenang anugerah tokoh demokrasi, tokoh pejuang hak asasi kemanusiaan. Sebab dia menang tokoh anugerah dunia. Kan? Dia berada dalam penjara selama 15 tahun untuk memperjuangkan demokrasi dan hak rakyat Myanmar. Diiktiraf oleh Barat. Kenapa tidak kita berkenalan dengan mereka? Okey, Aung San Suu Kyi dilahirkan 1945. Ayah dia sendiri ditembak ketika dia berusia 2 tahun. Ketika Myanmar merdeka, dia baru berusia 3 tahun. Ibu dia bekerja sebagai duta Burma ke India, jadi dia ikut ibu dia belajar sekolah menengah di India. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Oxford University selama 4 tahun. Dan dia basically groom, ditrain oleh British untuk menjadi ejen ataupun wakil. Bahkan ditaja oleh National Endowment for Democracy, iaitu company ataupun agensi Zionis antarabangsa. Dia ni berkahwin dengan lelaki British, Michael Harris. Ada 2 orang anak juga warga British. Oleh kerana dia berkahwin dengan lelaki British dan 2 anak warga British, dia tidak layak untuk menjadi Presiden Myanmar walaupun dia telah menang majoriti dalam pilihan raya. Jadi bila dia balik 1988, General Ne Win dipaksa turun. Dia tubuhkan parti National League for Democracy dan dia berjuangkan demokrasi, hak asasi rakyat, hak etnik dan sebagainya. Bahkan dia sendiri merengkuk dalam penjara selama 15 tahun. Jadi bukan calang-calang, tuan-tuan. Maknanya orang yang betul gigih berkorban untuk rakyat, untuk orang biasa, duduk penjara 15 tahun dan diiktiraf oleh dunia antarabangsa sebagai Nobel Peace Prize winner 1991. Kan? Balik selepas tu akhirnya bebas. 2012 dia jadi ahli parlimen. 2015 parti dia menang, tetapi terpaksa mengadakan kerajaan campuran dengan tentera. Kerajaan campuran dengan tentera, dengan Obama, dengan tentera, dengan Sami Buddha, the fighter, pejuang, dikatakan pejuang. Apa sikap dia terhadap etnik Rohingya? Dia kata, you should never let your fears prevent you from doing what you know is right. Dia akan terus terang. Dia walaupun sebab apa? Atas sebab dasar politik, atas kehendak jiwa dia meyakini betapa etnik Rohingya tidak layak untuk berada di Myanmar, dia juga meneruskan perjuangan sebagaimana orang yang lain. Dia kata Myanmar recognize 135 etnik dan tidak mengiktiraf Rohingya kerana Rohingya bukan etnik yang diiktiraf, bukan warga negara. Sebab itulah dengan orang-orang lain dia okey, tetapi dengan orang Islam Rohingya memang musuh ketat ataupun musuh utama. Walaupun dia dikatakan sebagai pejuang hak asasi kemanusiaan ataupun pejuang demokrasi. Apa dia kata? Bila orang tanya, dia ni sentiasa mengelak. Dia pergi United Nations ke, ASEAN Conference ke, tanya mengenai Rohingya, itu dia paling elak sekali. Sebab itu orang kata macam apa, soalan yang memang apa? Soalan killer, killer question. Memang susah nak jawab sebab memang dia munafik. Bukan hak asasi, bukan dikatakan pejuang hak asasi yang tidak pejuang hak asasi kerana dia menidakkan apa yang dia buat. Dia kata, I do not know. We have to be very clear about what the laws of citizenship are and who are entitled for them. Dalam arti kata lain, kita kena clear tentang undang-undang hak citizen Myanmar kerana Rohingya bukan daripada warga Myanmar.
Itu sikap dia. Okey. Ada orang tanya, adakah isu Rohingya isu agama atau isu kemanusiaan? Orang cuba mengelak isu agama sebab isu agama ni sensitif. Kan? Adakah isu yang berlaku di Kashmir isu kemanusiaan semata-mata? Tidak. Adakah isu yang berlaku di Selatan Sudan isu kemanusiaan semata-mata? Jawapannya tidak. Adakah isu yang berlaku di Xinjiang, China isu kemanusiaan semata-mata? Jawapannya tidak. Sebagaimana apa yang berlaku di Arakan di sini adalah isu agama, di sini juga adalah isu kemanusiaan. Pertembungan ketika itu raja-raja Burma yang beragama Buddha yang anti-Islam membunuh ahli keluarganya yang memeluk Islam, manakala orang-orang Rohingya yang tinggal di Arakan adalah orang-orang Islam sejak dulu, sama ada kuat atau tak kuat, itu nombor dua. Mereka beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat dan sebagainya untuk tempoh yang panjang. Bahkan mereka pernah berada dalam pemerintahan Islam selama 354 tahun. Manakala Burma dan juga orang-orang yang duduk di Burma adalah orang-orang beragama Buddha. Mereka berasimilasi dengan budaya Buddha dan sebagainya. Dan orang-orang Mar ni juga merupakan saingan kepada etnik Rohingya. Jadi di sana ada isu kemanusiaan, di situ juga ada isu keagamaan. Boleh lagi tuan-tuan? Okey, tuan-tuan kalau tak tahu banyak, kalau boleh ingat 3 nama di Burma, Aung San Suu Kyi, Aisan Wiratu dengan seorang lagi Maung Zarni. Nanti saya tunjukkan. Kalau ingat tiga personality yang berbeza. Tapi kita lihat, Aung San Suu Kyi ni dilahirkan 1968, umur 48 tahun, berhenti sekolah, masuk nak jadi Sami Buddha umur 14 tahun. Macam kita anak sekolah tahfiz, ketika berazam nak masuk perjuang Buddha ni ketika umur 14 tahun. Okey, dia menubuhkan pertubuhan yang namanya Mahabharata. Sebut macam mana saya tak tahulah. Mahabharata iaitu Anti-Muslim Movement 969. Dan dia menghasut pengamal agama Buddha yang lain, sama ada di kuil-kuil dan juga di Facebook. Facebook ada cari, saya cari Facebook dia, saya jumpa Facebook dia. Dan ada social media, ada media, nampak bahasa dia, bahasa sebut lembut lah. Dia bukan ceramah berapi-api, tak. Bahasa dia lembut. Tetapi mengatakan Muslim adalah anjing gila. Kan? Muslim adalah anjing gila. Saya tak tahulah bahasa dia kan. Tapi maksud dia, Muslim adalah anjing gila. Mereka adalah musuh. Jangan berniaga bersama mereka. Mereka tempatnya adalah di negara ketiga dan sebagainya. Itu antara hasutan-hasutan yang telah dibuat. Tuan tengok bahkan majalah Times juga bulan Jun 2013 mengatakan the face of Buddhist terror. Dia adalah teroris. Macam Netanyahu. Sama tuan-tuan. Kita tengok dia menghasut di kuil dan juga di media sosial. Madrasah dia. Dan juga di jalanan, demonstrasi. Supporters of Rohingya are our enemies. Mana berterus terang, sebagaimana yang lain. Mana tanpa malu. Ada izzah, bangga dia. Bangga dengan keyakinan. Minta maaf silap guna istilah-istilah. Saya nak menunjukkan betapa mereka yakin dengan benda itu. Kesan-kesan the boat people, tuan-tuan. Ini orang-orang ribuan kalau mereka yang terkorban. Sebagaimana saya katakan tadi, sampan ataupun bot ditarik ke tengah laut, dicabut oleh enjinnya oleh tentera Thailand, menyebabkan ribuan mereka lemas di laut. Di Thailand dipenjarakan, perkumpulan beramai-ramai, ini juga dipenjarakan. Setakat ni tuan-tuan, the best treatment mereka dapat mungkin di Aceh, tuan-tuan. Setakat ni orang-orang Aceh ni dikenali sebagai bangsa. Aceh ni mereka mengalami pengalaman tsunami, kan? Dan Aceh ni orang-orang yang kuat beragama. Dia pernah alami pengalaman kematian 200,000 rakyat dia ketika tsunami. Puluh ribuan ataupun ratusan, mungkin ribuan NGO daripada seluruh dunia datang membantu Aceh. Kesan dengan sifat orang Islam yang lain, rahmahnya mereka banyak membantu orang-orang Islam yang sampai kat sana. Memang diberikan pakaian, mereka bersolat tarawih dan sebagainya. Itu dia lakukan di Aceh.
dan Yayasan Ikhlas pernah pergi ke Aceh untuk memberikan sumbangan kita kepada sana. Tuan-tuan mungkin tanya saya, ada tak orang Buddha Myanmar yang baik? Jawapan dia ada, tetapi sedikit, tuan-tuan. Sebab majoriti telah indoctrinated, di brainwash. Rohingya illegal immigrant, pendatang haram. Tempat mereka di negara ketiga. Saya ambil gambar ni. Ni orang ketiga, tuan-tuan kena ingat. Bagi saya, kalau nak kata dia demokrasi, inilah orangnya. Hak asasi kemanusiaan. Aung San Suu Kyi, Aisan Wiratu dengan Maung Zarni. Maung Zarni ni dia dilahirkan di Myanmar ataupun di Burma, mendapat pendidikan di Harvard University, Fellows London School of Economics. Dia sendiri banyak menulis dan berceramah di Eropah tentang isu etnik Rohingya yang ditindas. Dia sendiri tidak dibenarkan balik ketika ayah dia mati. Saat ini ibu dia juga sedang sakit, dia tidak dibenarkan balik kerana dia bersama etnik Rohingya. Dia tulis itu, you can call me Rohingya. Kan? Maknanya ada orang Buddha yang baik, tapi jumlahnya sangat sedikit. Apa dia kata? Walaupun pengorbanan saya tidak diterima pada saat ini, tetapi sejarah masa depan akan dibaca betapa di sana ada di kalangan orang Buddha yang membantu etnik Rohingya yang ditindas. Ini nature human being, tuan-tuan. Dalam ribuan jutaan yang teruk, yang zalim, ada yang berperi berhati perut dan berperi kemanusiaan. Tentunya orang seumpama ini ditolak oleh pemerintah dan juga rakyatnya sendiri. Tuan-tuan, kita nak sampai penghujung. Isu Rohingya ni, tuan-tuan, isu besar. Kalau kita nak handle sendiri, sukar. Isu ni adalah isu negara. Peranan besar dimainkan oleh kerajaan Malaysia, bersuara di PBB antaranya. OIC, kerana OIC adalah pertubuhan yang kedua terbesar selepas PBB. Contohnya, kalaulah negara-negara Arab tidak boleh terima pelarian, sekurang-kurangnya boleh membantu sumbangan keuangan. Di Malaysia kita ada 100 hingga 150 ribu pelarian. Kita pun tak larat, tuan-tuan. Rakyat Malaysia sendiri pun dah macam-macam kan, pendapatan hidup, kesempatan hidup kan. Bagaimana kita nak bantu rakyat Rohingya ni? Rohingya ni kalau dia datang, dia tak kembali pulang, tuan-tuan. Dia berbeza dengan pendatang daripada dulu Vietnam, di pulau apa? Pulau Widong. Bila selesai Vietnam, hantar balik. Rohingya tidak akan sekali-kali dibenarkan balik. Maknanya kalau datang sini, sinilah mereka menetap. Jadi nak terima sekolah mereka, anak-anak, kehidupan mereka, pekerjaan, sosial dan sebagainya. Itu satu perkara yang besar. Kemudian dalam negara, saya berpandanganlah betapa isu ni, isu nasional, perlu dibicarakan dalam parlimen. Saya juga nampak hipokrasi parti-parti politik yang selalu kata human right, demokrasi, tapi bila isu Rohingya, dia kata Rohingya boleh, bukan negeri aku. Contohnya, itu antara contoh. Jadi itu hakikat yang berlaku. Maknanya demokrasi, hak asasi kemanusiaan ni hipokrasi sebahagian ahli politik. Dan kita harus berterus terang bahawa isu Rohingya bukan isu umat Islam sahaja, tetapi juga isu kemanusiaan sejagat. Tuan-tuan, ini Datuk Seri Najib bila berbicara tajuk ni, dia kata apa? The ethnic cleansing of Myanmar minority Rohingya is not acceptable. Bukan behavior ataupun cara perangai ASEAN yang diterima sebagai perangai orang-orang ASEAN ataupun negara-negara ASEAN. Mereka dibunuh, wanita mereka dirogol dan anak-anak mereka dipancung hidup-hidup. Ini bukan perangai yang boleh diterima. Dia sebut macam ni, apa lihat tuan-tuan? Demonstrasi di Myanmar. Siapa orang yang buat demo? Sami-sami Buddha ni yang buat demo. Itu menunjukkan betapa isu ni orang-orang Cina, saya rasalah orang-orang Cina, orang Buddha di Malaysia harus bangkit. Kalau mereka betul ikhlas bahawa Buddhism adalah agama yang mengajak kepada perdamaian, mereka seharusnya bangkit. Kalau pun mereka bukan rakyat Myanmar, sedangkan mereka rakyat Myanmar, bolehkah mereka merogol, mereka membunuh dan sebagainya. Di negara Malaysia, tuan-tuan lihat,
kat Malaysia ada etnik Thailand, betul tak? Utamanya di Kedah, Perlis. Tanya bangsa apa? Mereka bangsa Thai, etnik Thai. Agama Buddha. Mereka boleh memiliki rumah, tanah, boleh bekerja, harta, tidak ada isu. Orang-orang Cina yang India datang 60 ataupun 70 tahun yang lepas, mereka mempunyai hak kerakyatan yang sama. Kalau negara ini negara demokrasi yang menjalankan dengan penuh keadilan. Itu dari sudut hak asasi kemanusiaan. Tetapi apa hakikat yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di penghujung pembentangan pada malam ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan bahawa di sana ada 3 tunggak utama kekuatan umat Islam. Di sana ada 3 tunggak utama kekuatan umat Islam. Pertama, kuwatul akidah, kuwatul iman, kekuatan akidah. Bila umat Islam akidah dia kuat, iman dia kuat, dia ikut apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita akan kembali kuat. Kita akan menafikan bahawa isu Rohingya, orang Rohingya, saya orang Melayu, saya orang Malaysia. Kita akan berkorban, berusaha untuk membantu mereka. Kedua ialah kuwatul ukhuwah, kekuatan persaudaraan, tanpa mengira bangsa, etnik, negara dan sebagainya. Kita adalah bangsa Muslim. Kekuatan orang Melayu yang bersatu untuk membantu bangsa lain, itulah satu perjuangan. Kan? Kita kena bantu. Yang ketiga adalah kuwatus silah, kekuatan persenjataan. Dalam arti kata lain, kesiapsagaan. Ilmu, ketenteraan, ekonomi, politik dan sebagainya adalah persiapan-persiapan yang dimerlukan oleh orang Islam. Dan dari sudut individu pula, tuan-tuan, banyak cara yang boleh kita buat untuk membantu Rohingya dan juga umat Islam yang lain. Di antara lain, kita kena kaji balik sejarah. Siapa yang dulu tak suka sejarah, kena buka baliklah sejarah. Tak pun tengok sejarah secara ringkas. Sejarah umat Islam, saya pergi Fatani baru saya tahu. Fatani ni pernah duduk di bawah kerajaan Sultan Muhammad Kelantan. Sultan Muhammad nombor 1 selama 300 tahun. Tukar Raja-Raja Sultan Kelantan, Fatani Darussalam. Tapi Fatani kini berada di bawah kerajaan Siam. Kashmir ataupun Arakan, Selatan Sudan, kan? Kita lihat semua ni ada faktor. Timor Leste, bagaimana mereka boleh merdeka kerana mereka Kristian. Selatan Sudan boleh merdeka kerana lobby dan juga propaganda daripada Kristian. Tetapi negara-negara umat Islam, wilayah-wilayah Islam yang dijajah, mereka tidak dibenarkan. Yang kedua, mengambil peduli, kan? Ambil berat. Jadi kalau kita cerita kat Facebook, jangan sekadar cara buat kek lapis atau cara buat kek coklat, kan? Ataupun kongsi aku lapar, aku mengantuk, dan sebagainya. Tetapi kongsikan perihal apa yang berlaku di kalangan umat Islam. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh membantu menyumbang dengan sama-sama memperbaiki diri kita dan ahli keluarga kita, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Kita ajak mereka solat berjamaah di masjid, sama-sama kongsi tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim dalam ahli keluarga kita. Kita boleh mengajak masyarakat kita sama-sama memperbaiki diri, mengislah masyarakat. Seumpama program seumpama ni di surau, di masjid, di pejabat, di sekolah dan sebagainya. Dan juga negara kita sendiri. Kita boleh membantu dalam bentuk sumbangan keuangan. Dan sebab itulah tuan-tuan, semalam, saya rasa pagi tadi, malam tadi, ada satu surau lah, satu masjid di Shah Alam. Kita dapat sumbangan sebanyak RM34,000 daripada salah satu masjid, kalau silap namanya Masjid Ikhlas, di Shah Alam, yang telah diterima oleh pengurus besar Yayasan Ikhlas, ada di belakang tu, iaitu Engineer Kamaruddin Kasim yang turut bersama kita pada malam ni. Kemudian bantuan kemanusiaan kepada mereka di sini, di Aceh, Parlian di sana dan sebagainya. InsyaAllah kita dalam proses untuk menghantar tim kita ke kamp pelarian. Kita pernah hantar ke kamp-kamp pelarian di Malaysia, di Langkawi, di Kelang, di Aceh, dan kita akan hantar ke kawasan yang lebih kronik ataupun lebih teruk masalah, terutamanya di Bangladesh, dalam tempoh yang tidak berapa lama, dengan izin Allah Ta'ala, berdasarkan dapatan-dapatan terkini. Dan seterusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sifat kasih sayang kita yang memahami rahmatan lil alamin sebagaimana yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
agar kita menjadi orang yang berjiwa besar, sanggup memberikan diri, sanggup memberikan masa, sanggup memberikan harta, sanggup memberikan keringat, berfikir, berusaha untuk membantu umat Islam sejagat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sumbang, tuan-tuan boleh masuk kat Facebook Yayasan Ikhlas ataupun laman sesawang Yayasan Ikhlas. Ni nombor akaun dia, CIMB dan juga Islamic Bank. Ataupun malam ni kita boleh buat kutipan selepas ni. Saya tak perlu lancar, menurut Tuan Haji kita lancar, kita letakkan lepas ni selepas solat isyak nanti. Dan juga kita boleh memberikan sumbangan secara bank in pada bila-bila masa bila kita membawa ataupun lebih bersedia. Dan akhir sekali kita tutup dengan sama-sama kita beristighfar, bertaubat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa ahli keluarga kita, masyarakat kampung kita, teman sekeliling dan umat Islam sejagat. Dan kita sama-sama berusaha bersegera untuk mengembalikan kekuatan kepada umat Islam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu, dan berusaha bersungguh-sungguh sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka lah yang mengubah nasib mereka sendiri. Kita tidak boleh meletakkan harapan kepada PBB. Kita tidak boleh meletakkan harapan kepada European Union, tetapi kita kena letakkan harapan balik kepada umat Islam yang peka, umat Islam yang bersatu, yang kuat akidah dan berukhuwah demi masa depan umat dan agama sendiri. Jadi yang baik dan benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap pada saya sendiri, saya mohon ampunan maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.